Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini perkara ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan siasatan kes yang melibatkan 170 juta ringgit membabitkan Ismail Sabri Yaakob dalam siasatan sebagai suspek. Hari ini kita dikejutkan pula oleh tindakan SPRM yang jarang-jarang dilakukan oleh sesiapapun. SPRM seingat saya tidak pernah lakukan perkara ini, tetapi kali ini SPRM melakukan tindakan yang agak luar biasa. Selepas beberapa kali tangguh beri keterangan, SPRM akhirnya akan jumpa Dr. Ismail Sabri. Ini satu tindakan yang luar biasa. Tapi sebelum kita teruskan ulasan laporan berita ini, jangan lupa tekan beg warna kuning ini, produk yang saya kongsikan dengan Anda. Siapa yang ada masalah gout, penyakit gout, kencing manis, dan juga tinggi darah, klik produk ini, beli produk ini, karena produk ini dapat membantu untuk menghindarkan Anda daripada penyakit itu dan boleh membantu Anda untuk sembuh. Kedua, produk ini sekarang harganya murah, sekarang promosi jatuh harga, lebih kurang macam itulah menjelang Ramadan, sepanjang Ramadan ini dan menjelang Syawal. Jadi sebab itulah saya kongsikan dengan Anda, cepat beli sebelum kehabisan stok dan harganya jadi mahal semula. Ada sudah testimoni dinyatakan ianya dapat membantu menyembuhkan Anda daripada gout, kencing manis, dan tinggi darah. Oke, ini ceritanya selepas beberapa kali tangguh beri keterangan, SPRM akan jumpa Dr. Ismail Sabri. Wah, harap-harap Dr. Ismail Sabri ini masih dapat memberikan keterangan di Malaysia dan jangan pula tiba-tiba bercuti pula. Ada netizen kata, harap-harap Dr. Ismail Sabri Yaakob masih ada di Malaysia dan boleh diambil keterangan dan tidak pula bercuti, kata mereka. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah beberapa kali menangguhkan sesi rakaman keterangan bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas faktor masalah kesihatan. Susulan itu, SPRM akan merakam keterangan doktor yang merawat Ismail Sabri mengenai status sebenar kesihatan bekas Perdana Menteri itu. SPRM memaklumkan keterangan pegawai perubatan itu akan diambil sebelum pihaknya dijadwal bertemu pemimpin itu pada 13 Mac depan. Tujuan SPRM merakam percakapan doktor yang merawat Ismail Sabri adalah untuk mengetahui tahap kesihatan beliau benar-benar berada dalam keadaan baik dan sihat. SPRM mengambil berat kesihatan bekas Perdana Menteri itu, selain untuk mengenal pasti penyakit yang dihadapi beliau, katanya dipetik berita harian BH. Sebelum ini, Ismail Sabri dilapor sepatutnya hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM pada hari esok. Namun, suspek dalam siasatan kes rasuah dan penggubahan wang haram berkenan tidak akan hadir pada hari ini kerana masih diberikan sijil cuti sakit MC sehingga 12 Mac depan. Semalam, Ismail Sabri juga dijadwalkan perlu bertemu pegawai SPRM tetapi tidak berbuat demikian kerana dipercayai masih berdepan dengan masalah kesihatan. Terdahulu, pemimpin berusia 65 tahun berkenan dilapor sudah memberi keterangan kepada pegawai penyiasat selama kira-kira 5 hari selepas beliau membuat pengisytiharan harta pada 10 Februari lalu. Beberapa hari kemudian, 4 individu termasuk 2 bekas pegawai kanannya ditahan SPRM untuk siasatan lanjut. Selanjutnya, 3 primis diserbu dan penemuan wang tunai berbagai negara berjumlah 170 juta ringgit. Turut ditemukan 16 kilogram jongkong emas mencecah RM7 juta ringgit Malaysia di sebuah kondominium yang didakwa sebagai safe house. Wow, ini memang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa supaya kesihatan Ismail Sabri Yaakob segera pulih dan segera dapat memberikan keterangan. Paling penting, jangan takut kalau benar, takutlah kalau salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Cepatlah bersihkan nama baik sendiri melalui siasatan tersebut. Hanya dengan cara itu, Ismail Sabri Yaakob dapat membersihkan dirinya, namanya.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini yang akan jadi confirm sah, benar, muktamad akan jadi kepada Ismail Sabri Yaakob esok di SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ismail Sabri Yaakob sah akan menghadap SPRM esok lagi. Siasatan masih berjalan. Ada yang bertanya, apa yang akan jadi kepada Ismail Sabri Yaakob esok? Adakah beliau akan ditahan reman, atau beliau akan ditahan di rumah, atau sebagainya? Ada netizen berharap supaya tidaklah sampai di reman, tapi ada juga yang menyatakan supaya Ismail Sabri Yaakob dapat membantu dalam siasatan tersebut. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadwalkan memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM jam 10 pagi esok di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Yang paling menarik hari ini ialah ketika saya minum kopi bersama seorang rakan pagi tadi, ada seorang tanya, dia kata, adakah kemungkinan kes Ismail Sabri Yaakob ini adalah kes sabotaj? Adakah ianya sebenarnya kes sabotaj yang sengaja mau memburuk-burukkan kepimpinan Ismail Sabri Yaakob? Saya pun tertanya juga hal itu kepada kawan. Saya kata, ada juga kemungkinan dalam 5%, tapi persoalannya, siapa yang mau sabotaj Ismail Sabri Yaakob? Takkanlah kerajaan pimpinan Madani Kerajaan Perpaduan ini yang nak sabotaj dia. Kalau kerajaan itu nak sabotaj, apa pula keuntungannya? Tiada apa-apa keuntungan. Sedangkan Ismail Sabri Yaakob, kata saya, dia di dalam kerajaan. Mustahillah untuk disabotaj. Karena tidak ada apa-apa faedahnya untuk Anwar Ibrahim, kerajaan Madani pimpinannya ini. Tiada langsung kebaikan ataupun tiada langsung apa yang boleh diterima faedahnya. Jadi konspirasi kononnya Ismail Sabri Yaakob disabotaj, ada pengkhianat yang cuba menghancurkan kerja politik Ismail Sabri Yaakob, mungkin tidak boleh dipertahankan. Apa yang terjadi kini ialah duit-duit itu ada yang menyatakan mungkin untuk pendanaan politik. Tapi pendanaan politik untuk siapa? Kerana yang pastinya Barisan Nasional dan UMNO telah menafikan terkait dengan kes itu. Sehingga UMNO sanggup mengambil keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya UMNO terus dikaitkan dengan kes itu. Begitu juga dengan Barisan Nasional. Jadi soalan mudah. Duit itu untuk siapa? Kalau untuk diri sendiri, kenapa tak guna? Kenapa disimpan? Kenapa tak guna duit itu disimpan pula? Jadi ramalan ataupun dugaan bahawa duit itu untuk dana politik mungkin lebih tepat. Esok bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadwal memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia jam 10 pagi. Beliau sepatutnya hadir pada hari kemarin, lalu 5 Mac, tetapi sesi tersebut ditangguhkan atas faktor kesihatan. Siasatan terbabit berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan penemuan wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa serta 16 kg jongkong emas bernilai hampir 7 juta ringgit dalam sebuah safe house. Setakat ini, SPRM telah merakam percakapan 31 individu dan membekukan 13 akaun bernilai kira-kira 12 juta ringgit. Fokus siasatan tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publicity semasa beliau menerajui negara. Sebelum ini, Ismail yang juga ahli Parlimen Beira telah memberi keterangan kepada pegawai penyiasat selama kira-kira 5 hari selepas beliau membuat pengisytiharan harta pada 10 Februari lalu.
Beberapa hari kemudian, 4 individu termasuk 2 bekas pegawai kanannya ditahan SPRM untuk siasatan lanjut. Baru sebentar tadi, Ashraf Wajidusuki beri amaran jangan kaitkan UMNO dengan duit RM 170 juta yang disiasat serta disita SPRM itu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.